Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan ke atas buku saya ini 90 pelajaran tentang bid'ah. Ini adalah video bersiri bagi para penonton yang baru saja menonton video ini, dialu-alukan namun sangatlah dianjurkan untuk menonton dari siri yang pertama. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bab mengkaji syarat-syarat ijab dan qabul bagi pernikahan. Sebelum itu sedikit mukadimah. Apabila Allah dan Rasulullah melarang bid'ah, maka yang dimaksudkan itu ialah perkara-perkara baharu dalam akidah, ibadah, hukum dan fiqh hati. Maksud fiqh hati di sini ialah seperti sabar, seperti redha, seperti tawakal dan sebagainya, ya. Baik, topik kali ni, bab kali ni ialah berkaitan dengan hukum. Maka hukum itu terbahagi dua. Pertama ialah hukum yang telah sedia ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seseorang itu membuat hukum yang baru atau mengubah hukum tersebut, adjust hukum tersebut, maka itu barulah dikira sebagai bid'ah. Sebagai contoh, poligami adalah sesuatu yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya adalah halal lagi harus. Kemudian pada masa kini ada pula suara-suara yang berkata poligami ini adalah adat kebiasaan sahaja yang ingin dihapuskan oleh syariat Islam. Maka itu kita kata adalah bid'ah. Sebab macam saya kata, poligami adalah sesuatu yang memang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hukum-hukum berkaitan dengannya. Ia bukan sekadar adat kebiasaan tetapi ada banyak hukum hakam berkaitan dengannya. Apabila ada suara-suara pada masa kini yang mengatakan poligami ini adalah adat kebiasaan, ianya adalah sesuatu yang telah dihapuskan, apa semua tu, maka itu adalah bid'ah. Hukum yang kedua ialah sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah tetapi ada pada zaman kini. Contohnya ialah hukum merokok atau apa-apa jenis merokok, baik curut, baik isap pipe, baik e-cigarette, baik vaping, maka dijatuhkan hukum haram. Di sini kita tak boleh kata bid'ah. Okey, sebab rokok ini adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ada sekarang, maka dijatuhkan hukum sekarang, ya. Ini ada saya ulas lebih lanjut dalam video sebelum ini, ya, di mana saya mengulas Kiai Idrus Ramli yang mengatakan ahli sunnah menghalalkan rokok, Wahabi mengharamkan rokok. Padahal institusi-institusi fatwa di pelbagai negara dan negeri telah pun mengharamkan rokok itu. Kalau ada satu negara tu yang menghalalkan rokok atau sekadar berkata makruh, kita kena lihat ada faktor lain tak yang mempengaruhi hukum mereka itu. Boleh jadi di negara itu ada industri membuat rokok sehingga jika dijatuhkan hukum haram akan memberi impak ekonomi kepada negara itu, ya. Okey, jadi bila kita kata bid'ah dari aspek hukum, ia terbahagi dua. Hukum yang sedia ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi orang masa kini mereka adjust, mereka ubah suai, maka di situlah berlakunya bid'ah. Kedua ialah hukum terhadap sesuatu yang tak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti rokok, seperti heroin, seperti morfin dan sebagainya, kan, lalu dijatuhkan hukum, maka ini tidaklah disebut sebagai bid'ah yang dilarang. Kalau nak sebut bid'ah pun kita kata ia bid'ah dari sudut bahasa tetapi bukan dari sudut syariat. Salah satu hukum yang telah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah cara melaksanakan pernikahan, yang ini ijab dan qabul. Ia telah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sangat mudah, bahkan baginda menganjurkan ia agar dipermudahkan. Namun pada masa kini sebahagian jurunikah, sebahagian qadi memberat-beratkannya dengan pelbagai syarat. Maka syarat-syarat tambahan itulah yang menjadi bid'ah, ya. Maka ini yang kita akan sentuh dalam bab ini. Baik. Bab ini sebenarnya macam ada kaitan dengan pernikahan yang berlaku
kira-kira 2-3 bulan lepas diperleskan. Okey, jadi bab ini bukanlah saya baru tulis, tetapi bab ini dalam buku 90 pelajaran tentang bid'ah, dan buku ini saya tulis dan telah pun diterbitkan tahun 2020 sebelum COVID-19 ya, sebelum COVID-19. Jadi ini bukan topik yang baru, tetapi telah pun saya tulis sebelum ini. Sebenarnya concern ataupun keprihatinan kita tentang sebahagian, bukan semua, sebahagian jurunikah, qadi yang memberat-beratkan pernikahan ni memang sesuatu yang tak sepatutnya berlaku lah, sebab pernikahan ini adalah suasana gembira kan bagi pasangan pengantin. Mereka ingin kenangan manis. Lalu ditanya pula soalan itu, soalan ni, soalan itu. Kadang boleh jawab, kadang tahu tapi sebabkan gementar, sebabkan ramai orang. Zaman sekarang ni pula duk pegang handphone, semua duk rakam. Orang yang tahu pun akhirnya jadi tak tahu kan. Tanya soalan mudah pun akhirnya jadi tak tahu kan. Dan kemudian disebarkan pula di media sosial sebab ada ramai yang membuat rakaman. Jadi semua ini adalah sesuatu yang tidak patut lah. Okay? Tak apa, kita masuk. Maka dalam ni saya pun sendiri ada buku, tapi saya sendiri merujuk kepada laptop saya di depan saya ni. Mula-mula saya kemukakan ayat 157 surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ya, sebahagian daripadanya. Ayuh sama-sama kita baca. Bagi yang tak ada buku ini, boleh saja buat turun edisi PDF. Link bagi edisi PDF sengaja saya tak nak bagi supaya anda boleh pergi ke video yang pertama. Di situ dalam kotak description ada link ya, sebab saya memang nak bagi mereka yang pertama kali menonton video ini untuk menonton daripada siri ataupun daripada video yang pertama. Baik, ayat 157 sebahagian daripadanya yang bermula dengan ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Maksudnya dia, yang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuruh mereka, kita ni umat Islam, dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada perkara-perkara yang keji. Dan dia, yang ini Muhammad, menghalalkan bagi mereka, yang ini kita umat Islam, segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan dia, yang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan daripada mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka ya. Jadi antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah memang memudahkan agama Islam ni ya. Kalau kita kaji syariat-syariat umat terdahulu, ada hukum hakam yang memang berat dan kemudian diberat-beratkan lagi pula oleh padri-padri mereka, oleh rahib-rahib mereka. Jadi kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir, menghapuskan daripada mereka beban-beban serta belenggu-belenggu ini, dia dua ya. Pertama, syariat yang dahulu ia lebih berat. Macam bagi syariat Nabi Musa alaihissalam, orang yang bertaubat tu dia hendaklah membunuh diri. Tapi bagi kita tak payah, kalau nak taubat tak payah sampai kena bunuh diri sendiri. Kemudian syariat itu sendiri agak berat. Kemudiannya padri-padri mereka, rahib-rahib mereka, agamawan mereka menambah-nambah lagi sehingga menjadi extra burden pula ya. Beban-bebannya, belenggu-belenggu yang ekstra pula. Tapi apabila Muhammad SAW datang dengan membawa syariat Islam, antaranya ialah menghapuskan semua-semua itu dan membawa Islam yang sangat mudah lagi memudahkan. Okay? Fokus kita ialah pada firman Allah SWT yang bermaksud menghapuskan daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Di mana antara yang baginda lakukan ialah memudahkan urusan pernikahan. Baginda sendiri SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, hadis nombor 1808, atau penomboran lain, hadis nombor 2117 ya. Sebahagian daripada hadis yang panjang di mana baginda bersabda, khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah. Saya menulis di sini kemudahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan dalam hadis di atas adalah umum, merangkumi semua aspek pernikahan.
termasuk dalam kemudahan itu ialah lafaz ijab dan qabul bagi pernikahan. Rasulullah SAW tidak menentukan lafaz ijab dan qabul, sebaliknya menyerahkannya kepada kebiasaan sesebuah masyarakat. Ini disebut sebagai uruf, ya, asalkan ia dapat difahami sebagai ijab dan qabul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabda Rasulullah ini, ya, sebaik-baik pernikahan yang paling mudah, ayuh kita amalkannya dalam semua aspek. Dari aspek pertunangannya, aspek syarat-syarat pernikahan. Janganlah mensyaratkan dulang-dulang yang banyak, janganlah mensyaratkan duit hantarannya sangat banyak. Kemudian dikaitkan pula dengan level ataupun tahap pendidikan pengantin perempuan, kan. Kalau degree banyak ni, kalau master banyak ni, kalau ada PhD banyak ni, kan. Alangkah baiknya duit itu digunakan untuk mendirikan rumah tangga yang akan datang, untuk bakal suami tu beli rumah ke, perabot dalam rumah ke, kan. Katakan kadang-kadang kita dengar hantaran sampai 20-30 ribu, kan. Itu boleh jadi down payment untuk membeli apartmen ke, kondominium yang kos sederhana, kan. Alangkah itu lebih mudah daripada diberikan sebagai pemberian masa perkahwinan itu. Kemudiannya kadang-kadang apa yang berlaku, pihak keluarga mereka meletakkan syarat-syarat supaya nak buat kenduri yang besar-besaran lah, hantaran apa semua tu, dibimbangi ada unsur riak di situ supaya dapat tunjuk kepada orang. Sebab katakan contoh dulang-dulang, kan, nanti saudara mari nak tengoklah dulang tu ada apa, kan. Takkan tak ada dulang pun, takkan kalau ada dulang pun tapi selipar Jepun, kan. Jadi di sini dah ada unsur nak menunjuk-nunjuk, kan, dah salah dah tu. Kemudian diwar-warkan pula duit hantaran 20 ribu, duit hantaran 30 ribu, kan dah menunjuk-nunjuk tu. Kemudian nak buat majlis kenduri yang mewah di dewan ke, di apa ke, nanti apa orang kata, takkan aku buat depan rumah saja, kan. Jadi ini semua ada unsur menunjuk-nunjuk, yang kemudian, kan, pihak keluarga menjemput sahabat-sahabat mereka, apa, kan. Pengantin tu, kawan-kawan mereka yang hadir mungkin 10-20% je. Yang lain-lain tu ialah jemputan daripada pihak keluarga, kan, saudara mara apa semua. So kenapa pengantin yang kena keluarkan duit untuk hadirin yang kadang, ni siapa mari ni? Oh, ni kawan ayah. Ni siapa mari ni? Ni kawan bakal mak mertua apa semua tu, kan. So kita kena fikir balik, bila kita nak buat majlis perkahwinan yang grand, yang besar, dengan dulang-dulang, dengan pakaiannya apa-apa semua tu, kan. Ianya kenapa tu? Apakah kerana nak menunjuk-nunjuk? Apakah kerana nak saling bersaing? Oh, kan, dia ni kerja ni. Orang yang kerja ni pun buat majlis grand. Takkan aku nak buat majlis kecil-kecil saja. Jadi ada unsur menunjuk, ada unsur riak, ada unsur sum'ah. Kan semua itu salah. Kan semua itu menghilangkan keberkatan daripada majlis itu. Dan belanja punya banyak, semua itu tidaklah menjanjikan perkahwinan yang bahagia, ya. Jadi alangkah baiknya kita permudahkan, tak perlulah ada dulang-dulang tu, tak perlu minta duit hantaran tinggi-tinggi, tak perlu nak buat kenduri yang besar mewah, nak pakai pakaian mahal-mahal, kan. Duit yang ada lebih baik digunakan untuk kehidupan yang akan datang tu, lepas pernikahan tu. Nak duduk mana, perabotnya macam mana, kerusi mejanya macam mana, kan. Itu tu yang lebih penting sebenarnya. Jadi sekarang ini sampai-sampai kita ada dengar pengantin yang nak kahwin tu sampai berhutang untuk berkahwin. Baru nak start alive dah pula berhutang di situ, kan. Kemudian nanti nak mulakan kehidupan bersama sebagai suami isteri, lagi banyak belanja, nak kena bayar hutang tu pula lagi, kan. Jadi inilah yang saya masukkan, kemudahan yang Rasulullah masukkan dalam hadis di atas adalah umum, merangkumi semua aspek pernikahan. Okey, tak apa. Fokus dalam buku saya ni ialah tentang syarat-syarat, ya, ijab kabul itu. Maka lafaz ijab cukup dengan perkataan wali hakim atau juru nikah yang diwakilkan menyebut aku nikahkan engkau dengan nama pengantin perempuan. Tak payah panjang-panjang. Okey, sementara lafaz qabul oleh pengantin lelaki cukup dengan berkata aku terima nikahnya. Okey, aku terima nikahnya. Pun begitu, jika ada orang sebut aku terima seperti yang dikatakan itu, maka itu juga adalah sah. Itu yang paling minimum. Yang paling optimum, aku terima nikahnya. Yang paling minimum, aku terima saja.
Okey, tak timbul engkau terima apa, engkau terima nasi ke, kau terima pakaian ke, tak. Itu adalah majlis ijab kabul. Semua faham bila pengantin lelaki kata aku terima, berarti aku terima lafaz ijab kabul. Tak ada apa-apa kefahaman lain, melainkan bagi orang yang memang ada penyakit dalam hatinya, ya. Jadi dalam buku saya sendiri saya sebut optimumnya lah aku terima nikahnya. Adapun lafaz ijab dan qabul yang serba panjang lagi senafas berserta beberapa syarat lain yang lazim dikenakan pada masa kini, kan? Kena sebut mas kahwinnya, kena sebut ringgit lah, seuntas cincin apa semua dengan nilai apa semua tu, dengan currency apa semua tu, adalah perkara baharu dalam agama, yang ini bid'ah lah. Apabila ditegur tentang syarat-syarat tersebut, pihak berwajib memberi alasan apa salahnya ia demi kebaikan kedua-dua pengantin. Tak ada kebaikan, ya. Padahal kebaikan itu sebenarnya adalah keburukan kerana menyelisihi sunnah Rasulullah yang ayat kita baca tadi menghapuskan daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita permudahkan urusan pernikahan kerana syarat-syarat semua itu adalah bid'ah. Sebab bila dikatakan syarat, sampai-sampai kalau orang tu tak sebut mengikut syarat tu, tak sah pernikahan, maka dah menjadi satu hukum itu. Jadi ini hukum tidak sah, kan? Maka inilah yang kita kata bid'ah. Syarat-syarat itu tidak ada yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pernikahan ada pada zaman baginda dan baginda sendiri telah berpesan khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah. Antara yang hendak dipermudahkan itu ialah lafaz ijab kabul itu sendiri. Maka tak perlu ada dipersyaratkan dengan senafas, kena jawab serta-merta atau hampir serta-merta, kena macam tadilah saya sebutkan. Yang serta-merta tu pun pelik, kan? Kalau orang tu wali sebutkan aku nikahkan kau apa, waktu dia pergi toilet, dia pergi mandi apa semua, baru dia mari balik, itu barulah kita kata dah terputus. Kalau sekadar dia mungkin kerana berdebar-debar ke apa, kan, dia terlewat beberapa saat, tak apa, kita faham itu ialah ijab kabul. Jadi tak perlu menyusahkan kerana ia menyelisihi ayat 157 surah Al-A'raf dan juga menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi topik ini pun saya pilih sebab sekarang ni awal Januari, kan, nanti Februari, Mac ada cuti panjang, banyak pernikahan. Ayuh ibu bapa kita permudahkan urusan pernikahan, ya. Ingat saya kata tadi, bila nak buat mewah, bila nak buat grand tu, nak tunjuk kepada siapa sebenarnya? Ia tidak menjanjikan kebahagiaan. Langsung tidak menjanjikan kebahagiaan, kan. Lalu bila nak buat tambah ekstra-ekstra tu untuk siapa? Bukankah itu untuk menunjuk-nunjuk? Bukankah itu untuk riak? Ya, okey, Allah bagi nikmat yang banyak. Kalau Allah bagi nikmat yang banyak, maka anda sendiri, wahai ibu, wahai bapa yang keluarkan belanja, jangan anda memberatkan pengantin untuk keluarkan belanja semua-semua tu. Okey? Jadinya baik lafaz ijab kabul, baik majlis-majlis yang berkaitan daripada dulang-dulang kepada keris kepada apa ke, ayuh kita permudahkannya. Baik, demikian ulasan saya terhadap bab mengkaji syarat-syarat ijab dan kabul bagi pernikahan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Cuma ulasan saya terhadap buku saya ni saya tak lakukan begitu kerap kerana banyak video saya pun sebenarnya dalam topik bid'ah. So bila nak ulas pun topik bid'ah juga, bimbang, bosan pula, kan. Jadi yang ini sekali-sekala saya ulas. Tapi saya tak lupa kepada para penonton yang telah pun membeli buku ini, kan. InsyaAllah saya akan teruskan mengulas secara bukan begitu kerap lah, okey. Tapi ada sambungannya nanti, insyaAllah. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.